Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan sahaja dan tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Tapi ada setengah-setengah daripada antara anda yang mendengar tu tanya saya, "Bang, ni cerita betul ke cerita rekaan ni?" Cerita ni saya tak pastilah, bukan kata tak pasti. Saya nak jawab, saya tak berani tahu nak kata sama ada ni cerita betul ke, cerita rekaan ke, sebab hanya Allah saja yang maha mengetahui. Kalau anda rasa cerita-cerita macam ni anda pernah dengar, macam betul lah agaknya. Sebab jangan tanya saya memang tak berani nak cakap apa-apa. Jadi sebelum kita mulakan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, memberikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Untuk kisah yang pertama ni, KSM nak cerita tentang pengalaman di rumah sewa. Maksudnya budak-budak ni dia menyewa dekat satu taman yang baru buka. Jadi tak ada ramai lagi penghuni kat situ. Jadi pada sesiapa yang sekarang ni duduk kat rumah yang baru ataupun taman yang baru, ini cerita untuk anda. Jadi saya mulakan ya. Baiklah, pengalaman yang saya nak ceritakan pada kali ini adalah pengalaman saya sewaktu saya study dekat satu kolej swasta dekat selatan Tanah Air. Selatan Tanah Air tu kat mana tu agak-agaknya kan? Okey, pengalaman ni yang saya nak cerita ni terjadi semasa saya semester 4 macam tu. Masa tu baru nak daftar masuk kat kolej lah. Oleh sebab saya dah SEM 4 waktu tu, so saya ni terpaksalah keluar daripada rumah yang disediakan oleh pihak kolej. Itu biasa kan. Kalau dah SEM keempat tu, of course lah kena duduk kat luar, tak boleh duduk kat dalam lagi kan. So nak kena cari sewa, rumah sewa sendiri kan, tak boleh lah nak duduk dalam tu lagi. So saya waktu tu berpakat lah dengan member-member rapat, mana orang kata yang member satu kepala, untuk mencari rumah yang berdekatan dia dengan kolej ni. Tak nak cari jauh-jauh, payah pula nak pergi kolej nanti kan. Yang dekat pun dah payah, lagi pula yang jauh kan, lagilah macam-macam alasan nanti. Baiklah, member-member saya ni adalah dalam 8 ke 9 orang jugalah macam tu. Tapi kita orang ni tak sama SEM tau, tapi rapat sangat-sangat sebab masing-masing kepala tingtong. Sebab perangai masing-masing tu lebih kurang sama, gila-gila. Jadi bolehlah ngam duduk satu rumah kan. So cari, dapatlah satu rumah ni. Rumah ni rumah baru lagi tau. Memang cantik, memang bersih lah, rumah baru of course. So belum ada pun orang yang pernah duduk kat rumah ni. Sebab rumah tu dekat dengan perumahan yang satu perumahan tu dia baru siap, baru sangat siap. So saya dengan member pun sapu je lah, memandangkan sewanya pun agak berpatutan. Dia memang sesuai lah untuk kami yang budak-budak tengah belajar ni kan. Dan lokasi pun agak cun, dekat sangat dengan kolej kita orang ni. So nak dijadikan cerita, hari pertama kita orang daftar masuk ke kolej, yang datang waktu tu hanya saya dengan 2 orang lagi member je. Yang seorang nama Ash dan seorang lagi nama Am. Yang lain semua ni kawan-kawan saya yang lain tu kan, kita orang ada 8 ke 9 orang tadi. Yang datangnya kita bertiga, tapi yang lain-lain tu semua bajet-bajet macam senior lah. Datang lambat-lambat nak register kan. Dia dah selesai pendaftaran apa semua kan. Dah settle semua, gedebak-gedebish. Saya pun bertiga, saya dengan kawan saya tadilah, dengan 2 orang tadi kan. Dengan jayanya kita orang lah merasmikan rumah sewa baru yang kita orang dapat ni kan. Rumah cantik, dapat pula rumah corner lot pula tu. Memang luas lah cerita dia, memang best lah, macam-macam aktiviti boleh dibuat kat luar tu kan. Tapi biasalah budak-budak student duduk dalam bilik main handphone je, mana ada lebih-lebih kat luar bercucuk tanam, tak ada maknanya kan. So rumah kita orang ni rumah yang paling hujung sekali. Kiranya lepas rumah kita orang ni dah kawasan hutan.
yang dibatasi dengan ada pagar-pagar kat tepi dia tu. So perumahan ni kalau tak silap saya masa tu baru ada 4 ke 5 buah rumah je yang ada orang duduk. Yang ada orang duduk. Rumah dah banyak tapi yang ada orang duduk dalam 4 per 5 biji rumah je yang dah ada penghuni. So yang lain tu masih still kosong lagi tau. Maklumlah, rumah baru, taman baru kan. So dalam barisan rumah saya tu memang kosong lah. Cuma sebab yang lain pun kalau yang ada pun duduk yang belah-belah depan sana. Yang belah saya ni memang saya sebiji rumah je kat situ yang dah kami duduk ni. Tapi tak adalah rasa seram ke apa pada mula-mula tu tau. So lepas settle kemas-kemas apa kan, susun-susun apa, masuk orang dalam rumah semua dah cuci-cuci kan. Kita orang pun yang seorang lagi kawan saya ni keluar pergi rumah saudara dia, kata dia kan. Korang lipat rumah dulu aku nak pergi rumah saudara aku kata siap tu. Dia cakap mungkin malam ni dia tak balik rumah, kata dia kan. So pandai-pandailah korang kan, kalau nak makan pergilah keluar ke apa benda kan. So waktu tu tinggallah saya dengan si Am berdua je lah. So malam tu dekat rumah kita orang berdua ni dah macam beruk mak ye dah. Yelah, orang kata tak tahu nak buat apa, dah blur-blur kan masing-masing sebab rumah pun kosong, apa tak ada aktiviti, kawan-kawan pun tak ramai lagi sebab kita dua orang je. Lepas makan, lepas siap apa semua, solat apa semua, saya dengan si Am ni buka lah Netflix, orang kata layanlah movie-movie, tengok kat laptop masing-masing lah. Tak adalah orang kata kami tengok bersama-sama kan, tapi masing-masing lepak kat ruang tamu waktu tu. So saya dengan Am masing-masing pakai headphone tau, macam ni, pakai sambil orang kata layan kepala sendiri je lah. Tengah syok-syok kita orang layan movie tu, tiba-tiba saya dengar bunyi orang terajang pintu grill depan rumah tau. Dah kenapa pula ni? Korang bayangkan saya ni pakai headphone. Okay, headphone tu orang kata dah volume tu dah sikit lagi dia nak max. Maksudnya memang sikit lagi nak max lah masih boleh dengar lagi bunyi pintu grill ni kena terajang tau. Kuat tak tu? Jadi macam memang kuat gila lah bunyi dia maksudnya kan. Mungkin sebab saya yang lepak paling dekat dengan pintu grill depan tu, jadi memang saya waktu tu terkejut, memang terkejut beruk lah kata dia kan. Dah siapa pula lah yang duk terajang pintu grill malam buta ni kan. Jadi saya ingat waktu tu saya seorang je dengar. Mungkin kalau misal kata-kata kena ganggu kan, biasanya kan kita seorang-seorang je dengar kan. Tapi waktu tu si Am ni pun perasan juga bunyi pintu grill. Lepas saya tengok pintu tu, saya tengok si Am pun tengok jugalah. Maksudnya saing-saing tengok tu kan. Masing-masing terkejut waktu tu. Rupanya si Am pun tengah tengok pintu tu dengan muka yang pelik tau waktu tu. Jadi time tu dah dalam pukul 1 pagi tau macam tu. So saya memang memang jenis yang pemberang ngakut sikit tau. Jadi memang taklah saya nak pergi usah tengok-tengok kat luar tu kan, memang tak ada maknanya. Tapi si Am ni pula dia jenis memang macam ting-tong punya orang lah, memang kepala gila punya orang. Jadi lepas dia dengar bunyi pintu grill kena terajang tadi, dia terus bangun, dia terus buka pintu tu, siap buka dengan pintu grill sekali tau. Dia buka, dia tengok, dia pusing tengok, tak ada. Dia keluar rumah pula, dia pusing round, pergi keliling rumah ke belakang, sampai ke belakang, dia tengok nothing, tak ada apa-apa pun. Dan start waktu tu saya dah mula rasa seram sejuk lah kan. Dah mula kepala otak tu memikirkan perkara-perkara macam-macam yang. Jadi saya ingat kan benda tu berlaku sampai kat situ je. Tidak, dia sambung lagi kau, kata dia. Baru je Am nak kunci pintu grill waktu tu, sekali dengar bunyi macam pipe air tu buka tau, kuat tau. Macam tu. Bunyi air tu macam ada orang tengah tadah air dalam baldi gitu. So mula-mula saya dengan Am confused juga. Daripada mana datang bunyi tu kan? Sebab bukan daripada dalam rumah kita orang, sebab dalam rumah kita orang semua kita dah tutup dah kan. Tapi bunyi tu pula datangnya daripada rumah belah depan, rumah baris depan tau. So rumah depan tu sebenarnya kan saya dah cakap tadi, dekat barisan ataupun kawasan yang saya tinggal tu, sederet tu memang tak ada orang lain tinggal selain rumah saya ni sebiji je. Dan yang lain rumah waktu tu, awak bayangkan lain tu semua gelap. Dalam lain tu, kalau lorong tengah depan rumah kita tu kan, semua gelap. Rumah saya sebiji je ada lampu. Jadi memang tak ada orang lah kan. So
Saya pun tengok muka Am. Muka Am waktu tu muka dia macam dah paiseh gila ha. Dia macam dia dah macam dah start nak marah lah macam tu. Sebab Am ni dia memang jenis orang yang jenis berani tau. Tapi bukan berani-berani kosong dia berisi lah si Am ni So si Am ni pun decide lah nak pergi check rumah depan kita orang ni tau. Lepas saya ni pula orang kata memang tak ada maknanya kan. Saya cakap tadi memang tak ada maknanya saya nak ikut. So saya tunggulah dekat depan rumah tu kan. Orang kata macam anak-anak dara duduk kat depan pintu gitu kan, tengok si Am je kan. So si Am ni pergilah buka pintu pagar depan rumah tu sambil dia tengok kiri, tengok kanan kan. So sampai je pintu depan rumah tu, Am jerit kat saya tau. Dia cakap aku masuk dulu Aisyah. Kata dia macam tu lah kan. Aku nak tutup lah bunyi air ni kat dalam ni. Dia kat rumah depan tu waktu tu kan. So sebab dia cakap bunyi air tu memang bunyi datangnya daripada rumah depan tu. So saya ni pun macam pelik lah. Takkanlah pintu tu tak kunci kot. Dan rupa-rupanya memang tak kunci pun. Sebab tu si Am tu selama je buka pintu, dia buka pintu depan rumah tu, dia masuk ke dalam rumah. Dan yelah, rumah tu memang tak ada orang duduk. Jadi memang pintu grill pun tak ada, apa pun tak ada, just pintu je lah, macam rumah baru biasa kan, macam tu. So saya duduk perhati je lah daripada depan rumah sambil orang kata tengok kan, tunggu dia kan. Tapi Am tak buka lampu. Macam dia nak buka lampu, lampu pun memang tak ada kan. Dia just guna torchlight daripada handphone dia je lah, melilau kat dalam tu kan. Dia cari kat mana sumber air tu kan. So saya nampak lah Am masuk kat dalam master bedroom macam tu kan. Yang kalau master bedroom kan biasa kan belah depan kan. Jadi kita boleh nampak lah lampu torchlight, torch daripada handphone Am tu. So agak-agak lebih kurang dalam 2 ke 3 minit macam tu, bunyi air tu pun dah stop. Maksudnya si Am tu dah tutup lagaknya kan. So Am pun keluar lah dengan muka macam muka steady gitu kan. So dia kunci, dia tutup pintu apa semua. Lepas tu dia pun balik lah semula ke rumah kita orang. So si Am ni ceritalah, bunyi tadi tu bunyi air pipe terbuka dalam master bedroom yang kat depan tu. So saya pun pelik lah, siapa pula yang buka air tu kan. Tengah sembang-sembang depan rumah tu, kita belum masuk rumah lagi tau waktu tu. So saya macam mana boleh rasa nak tengok sangat dekat tingkap rumah depan tu tau. Jadi waktu tu saya pun perhati sambil bersembang-sembang dengan Am ni kan, layan saya mata ni orang kata macam walaupun penakut, tapi orang kata nak jadi CSI jugalah gitu kan. Sekali tengok kat tingkap-tingkap yang gelap tu, dengan bantuan lampu depan rumah kita orang kan, kat porch light tu kita pasang lampu kan. Saya nampak tau, daripada tingkap master bedroom rumah depan tu, macam ada orang, ada satu susuk tubuh, dia macam tengah usah kita balik tau. Waktu tu saya punya terkujat, kata dia kan, macam hilang kecap darah. Hilang semua, pucat kat muka ni kan, hilang darah. So Am perasan tau. Dia sambil, sebab Am pandang menghadap ke rumah, saya pula menghadap keluar kan. Tadi saya tunggu Am kat depan pintu pagar gitu kan. Bukan, depan pintu grill kan. So Am pandang ke dalam. Jadi waktu tu Am tengok muka saya, dia macam, kau kenapa kau? Muka pucat semacam tiba-tiba kan. Dan Am pun terus sekejap, dah, tak payah tengok lagi, jom masuk. Am kata macam tu lah. Dia tak tanya apa-apa pun. Dia dah tahu, dia macam dah tahu yang saya ada nampak something lah. So bila dah masuk kat dalam rumah tu, Am cakap lah tak ada apa tu, dia saja je nak kenal-kenal dengan jiran baru kot. Jangan takut, dia pun makhluk, kita pun makhluk, kata dia. Dia tak kacau kita lagi lah, nanti kita kacau dia balik kalau dia kacau kita, kata Am. So tiba Am pun ambil air masak kan, dia baca sikit, dia bacakan doa lah apa. Dia macam, mungkin lah si Am ni orang kata ada ilmu. Bagus anak mudanya macam ni, ada ilmu sikit tentang agama, ruqyah. Alhamdulillah. So saya pun ada seorang kawan macam tu, memang best. Jadi dia pun bacakan sikit. Lepas tu dia pun bagi saya minum air tu. Kemudian dia suruh sapu sikit kat muka air tu. Lepas minum tu, saya pun Alhamdulillah rasa lebih tenang, rasa lebih best sikit lah orang kata kan. Tak adalah rasa takut sangat kan. So malas lah nak fikir banyak-banyak. Saya dengan Am tu pun dah standby lah nak tidur. Dah bentang tidur pula, ada bentang toto kat depan, dah ambil bantal. Sebab kita orang tak tidur kat dalam bilik, sebab barang-barang kita orang semua lagi masih kat ruang tamu lagi tau. Sebab dalam bilik pun apa benda pun tak ada, tilam pun tak ada. Kita orang bawa perkara-perkara asas je. So kita orang pun plan dia malam tu nak tidur dekat ruang tamu tu. Waktu malam tu pun menjema kita orang pun dah start, orang kata baring-baring kan, bersantai-santai, orang kata layan-layan mata. Baru je nak lena, saya dengar ada bunyi perempuan tau menangis kat luar rumah.
bunyi dia agak kuat juga tau. Lepas tu makin lama makin sayu. Adakah orang pesan kan, kalau bunyi-bunyi gini, orang kata kalau bunyi dia sayup je, maksudnya dia dekat. Tapi kalau bunyi dia dekat, maksudnya dia jauh. Itu adalah Kak Rob, kata dia lah. So saya pun toleh tepi tau waktu tu. Saya tengok Am pula dia dah bangun dah. Tadi masing-masing dah baring kan. Am dia dah bangun dah duduk. Sambil dia macam berenung je kat tingkap tau. Tingkap kat depan rumah kita lah. Sebab rumah kita orang ni rumah baru tau. Langsir pun tuan rumah ni tak sempat pasangkan lagi tau. So memang lopong lah rumah tu. Memang crystal clear. Boleh nampak kat luar rumah tu kan. Sambil cakap dengan saya waktu tu. Kau tunggu sini jap aku nak pergi halau nyamuk. Kata dia lah. Tak ingin aku nak tinggal seorang-seorang dalam rumah lepas dengar macam tu kan. So saya pun decide follow Am waktu tu kan. So waktu tu kat luar, so Am ni pergilah kat tepi rumah tu tau. Dia kaut dengan tangan tanah kat tepi rumah tu, ada tanah kan. Dia kaut dengan tangan. Lepas tu dia baca, tak tahulah apa dia baca. Dia tiup kat tanah tu. Lepas tu dia rejam tanah tu dekat atas bumbung rumah. Dia baling kan, kat atas bumbung rumah kita orang. Bila si Am ni dah baling, orang kata tanah tu kat atas bumbung rumah kita orang ni, saya ni kan kat bawah ni macam bau sesuatu, macam bau rambut terbakar. Pernah tak bakar bulu tangan? Kalau saya dulu kecil-kecil pernah bakar bulu tangan sendiri. Bau dia bau macam tu lah agaknya kan, bau rambut terbakar gitu. Lepas tu Am tunjuk something yang dekat atas tu. Saya pun tengok dekat atas tu, apa yang saya nampak waktu tu, macam ada satu kain putih tau. Dia macam kain, dia macam melayang-layang. Tapi mula dia macam terbang, dia macam melayang, then dia sekali jalan macam terus hilang macam tu. Dia pergi daripada atas bumbung rumah kita orang ni, pergi ke kawasan hutan yang dekat sebelah kan. Rumah kita kan rumah yang corner lot tu kan, rumah ujung sekali, dan sebelah tu hutan. Kain tu terus pergi ke hutan sebelah rumah sana tau. Jadi saya tengok, Astaghfirullahalazim kan, apa benda tu dalam hati saya lah. Lepas kat situ, pokok-pokok yang dekat situ bergoyang-goyang tau. Macam ada monyet yang banyak gila tau. Kita nampak macam memang dahsyat lah dia punya gegaran tu kan. So lepas jadi benda tu, barulah aman rumah kita orang. Barulah aman kita orang nak tidur pada malam tu. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Harap korang enjoy. Dan saya nak sambung dengan kisah seram yang kedua. So korang stay tune tau. Untuk kisah seram Malaysia yang kedua ni, KSM nak bawakan satu cerita. Cerita ni datangnya jauh daripada Rawang sana. Okeylah, tanpa buang masa, mari kita teruskan Tadinya zaman muda remaja kita ni sekarang ni lah Biasanya kebanyakan anak-anak muda-mudi di zaman sekarang ni, selagi belum subuh, selagi tu tak, kalau boleh nak berkeliaran kan. Kata dia macam tu lah. Selagi belum subuh, selagi tu tak nak balik rumah. Dan saya ni adalah salah seorang ataupun salah seekor makhluk yang memang suka berjalan-jalan ataupun berkeliaran di waktu malam hari lah. So, biasalah jalan-jalan pusing KL, lepak kat Bukit Bintang lah, lepak sana, lepak sini pada satu masa dahulu. So, nak dijadikan cerita lah Kalau saya nak overnight ni dengan kawan-kawan lah, of course, memang taklah boleh saya nak balik sendiri sebab masa pun dah malam sangat kan, dah lewat. Takut pula kena kejam dengan bapak saya, kata dia. Sebab dia ni perempuan dalam cerita ni. Jadinya ini disclaimer awal-awal, ini adalah perkara yang tidak baik adik-adik sekalian. Jangan contohi cerita ini. Sebab nak jadi entiti malam waktu tu, orang kata bercita-cita besar nak menjadi entiti malam. So saya ni jadi manusia nomad lah. Orang kata berpindah ganda gitu. Tidur kejap-kejap tidur rumah kawan ni, kejap tidur rumah kawan sana, kawan sini, kata dia kan. So one fine night ni, lepas saya dengan kawan saya ni, kawan saya dia terletak nama dia Syah, kan. Kita orang dah puas pusing-pusing satu Kuala Lumpur waktu tu, tengok lampu-lampu dekat Dataran Merdeka seperti yang telah kita orang rancang
Saya pun baliklah ke rumah Ida kan. Masa ni saya tak pernah lagi tau pergi ke rumah Ida ni. Jadi masa tadi saya cakap Syah ke Ida, saya pembetulan. Yang nama dia tadi Ida, bukannya Syah. Saya salah sebut. Jadi yang saya tahu, si Ida ni duduk kat Rawang, tapi saya tak pernah pergilah rumah dia. Tapi sebab saya ni asal daripada Kelang, jadi saya ni cetek lah pengetahuan tentang pasal area-area yang ada dekat Rawang ni. Memang tak tahu sangat-sangat cerita pasal jalan-jalan kat Rawang, tempat-tempat kat Rawang ni lah. Jadi waktu tu pun jam dah menunjukkan pukul 2 pagi lah waktu tu. Dan tiba-tiba si Ida cakap dengan saya tau, jalan kat rumah aku ni gelap sikit tau, kau jangan terkejut pula, kata dia. Tak tahulah dia memang bagi warning ke waktu tu, atau sebab dia takut saya cuak ke macam mana, ataupun memang dia pun dah tengah cuak waktu tu. Sebab ikutkan dia ni jenis yang agak nerd sikit lah macam tu. Dia ni jarang balik lewat, kata dia. Sebab jalan pergi nak ke rumah dia ni, kata dia agak gelap. So waktu tu saya pun macam okey, tak ada hal lah kan, benda kecil je. Sampailah dekat satu jalan ni. Jalan ni area dia tu macam bergaung-gaung tau. Area Rawang Kuala Selangor ni macam ni. Memang seram lah jalan tu, dengan tak ada lampunya, dengan tak ada kereta langsung tau kat jalan tu. Tapi yang saya seram sebenarnya, kalau kena kidnap ke, kena rompak ke. Sebab Ida pernah cakap tau, abang dia kat situ pernah kena rompak. Ada pengalaman yang seram lah. Kena macam ni lagi seram daripada pengalaman yang kena jumpa kat pun ke apa Sebab lagi bahaya tau. Sebab dekat dengan jalan balik ke rumah dia, waktu tu abang dia tu nak on the way nak balik, boleh kena rompak pula kat situ. Sampailah lepas satu selekor tu, tiba-tiba saya nampak ada satu motor tau, bawa slow je, macam mas pakai gear 1, dia bawa slow lah, memang slow sangat, pelan gila-gila punya. So mata saya ni tertumpu je lah dekat motor tu, pandang je motor tu. Sebab kesian lah kot waktu tu kan, sebab dah malam satu, sejuk-sejuk, gelap gila pula tu, naik motor sorang-sorang pula tu. Tapi apa yang saya lagi pelik waktu tu, kenapa lambat sangat motor ni? Saya pun tiba-tiba memecah keheningan malam dengan saja je nak buka-buka berborak-borak dengan si Ida ni. Lupa pula nak beritahu waktu tu, dia ni bawa kereta potong sagar kebal tau. Potong sagar kebal ni, kalau tak silap dulu first model dia, bentuk dia sagar Aiswara yang aerobag tu. Jadi second model tu dia keluar bentuk macam tu juga, tapi dia panggil sagar kebal. Dia macam model baru sikit lah. Dia punya kereta ni, power window, power radio, semua dah tak ada, tak berfungsi, dah rosak dah. So saya cakap lah dekat Ida waktu tu kan, apa pasal lah lambat sangat motor ni gerak? Sambil waktu tu mata saya ni masih lagi pandang motor tu tau. Lah, dia sorong motor rupanya. Ujar kita orang hampir serentak lah, sebab baru perasan yang motor tu dia tolak kan. Sambil mungkin tayar pancit ke apa, jadi dia start engine, tapi dia perah sikit-sikit lah, sebab tak boleh naik. Kalau naik nanti tayar tu lagi rosak, kata dia. So dengan spontan saya yang baik hati ni bagilah idea dekat Ida kan, konon-kononnya macam rakyat prihatin gitu kan, jom lah kita tumpangkan dia, nak tak? Padahal saya ni sendiri pun menumpang, tak sedar diri betul kan. Tapi si Ida bercakap, tak payahlah, kau ni tak boleh percayalah orang kat sini tau, sebab ni kan tempat gelap. Lagipun kan baru aku cerita, abang aku kan kena rompak kat sini. Macam-macam modus operandi dia orang ni kalau nak merompak orang kan. Tiba-tiba si Ida ni matikan perbualan kita orang tau. Dia macam terdiam tiba-tiba, sambil mata dia 2-3 kali tau melihat cermin sisi kereta dekat sebelah penumpang, sebelah saya lah maksudnya. Dia pandang macam tu lah So seraya saya pun bertanya lah kat dia, don't worry lah, aku dah tengok tadi, itu confirm orang, sebab ada kaki tu yang dia tengah tolak motor tu, kata dia. Kata saya lah waktu tu. So saya akhiri jenaka saya tu dengan gelak kecil-kecil lah. Tapi si Ida ni macam diam je tau, dia macam masih pandang-pandang. Saya pun macam tu dah start terasa macam, apa benda si Ida ni. Dia tak gelak tau, dia tak balas pun, ataupun dia senyum pun tidak tau macam tu. Sebab saya nak cover malu waktu tu, saya cubalah gatal-gatal tangan ni. Orang kata yelah, dah malu sendiri gitu kan, buat lawak tapi tak ada orang gelak. So tangan ni gatal-gatal lah, tekan butang onkan radio dia tu tau. Sekali buka-buka je dengan radio tu jelas tau,
dia macam tazkir. Kalau kita dengar IKIM FM ke apa malam-malam kan, ada macam tazkirah malam-malam kan. So dengan suara yang macam suara yang agak seram lah. Dia taklah seram sebab ustaz lah baca tazkirah, mana ada seram. So terus saya tutup balik radio. Masa ni saya dah mula rasa pelik tau. Dan saya sajalah sakat lidah sebab nak hilangkan rasa orang kata rasa pelik tadi, rasa orang kata malu tadi kan. Dalam hati ada ustazah kau. Maksudnya yalah, diam tak diam member seorang ni sibuk-sibuk, orang kata nak sibuk keluar malam tapi dengar radio Hakim, kata dia kan. So Ida waktu tu dah tergelak kecil je lah kan. Kemudian dia pun cakap, weh, cuba kau baca surah-surah sikit, kata si Ida ni lah. Kan kita ni kan berdua je. So dan aku pula ni dah rasa macam lain macam ni. Sebab aku rasa dah macam terlepas simpang lah. Sebab rumah aku rasa patutnya dah sampai dah. Tak sampai-sampai pun. Cukup dengan ayat tu saya dah start rasa, ataupun saya dah tahu dah, something is not right. So dan tak semena-mena dengar tau, macam ada benda jatuh dekat atas kereta. Kedebong macam. Terus Ida pun mencelah tau. Ni selalu rasa biji kelapa sawit ni jatuh. Dan saya pun mengangguk je lah, tanda setuju lah orang kata macam tapi waktu tu dah rasa lain macam sebenarnya tau. Apa benda tak logik weh, pokok kelapa sawit rendah je kot, macam mana boleh ada dekat keliling kat kita orang ni. Kalau misal kata kalau jatuh pun buah kelapa sawit dekat tepi-tepi dia je, mana boleh sampai kat bumbung kita. Kita bukan lalu kat dalam ladang kelapa sawit kan. So Ida kemudian angkat cermin tengah kereta tu kan, ada cermin kat situ kan, dia pun angkat ke atas. Dan konon-konon macam kena silau lah, padahal kereta kita seorang dia ada kat situ. Tapi waktu tu saya pun diam je lah, sebab saya pun dah dapat rasa, dan saya pun tahu waktu tu ada sesuatu yang tak betul lah pun berlaku tau. Saya rasa waktu tu jalan sangat panjang. Bila nak sampai. Saya ni dalam hati dah baca Al-Fatihah, dah berbanyak kali dah baca Al-Fatihah kan. Sampai bukan baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah punya surah lah kan. Sepanjang perjalanan tu lah, sampai dengan bunyi kelapa sawit tadi tu jatuh sekali lagi. Kedebak. Saya pun waktu tu tanya Ida ni lagi sekali, Dah, lama lagi ke nak sampai rumah kau ni? Dan dia ni diam tau. Dan muka dia waktu tu dah macam muka resah, muka cuak lagi tu kan. Dah dekat setengah jam dah aku rasa dia ni tak sampai-sampai kan. Kita orang dah lalu jalan tu lama tau. Dan orang kata asal lama sangat rumah member aku ni kan. Dalam hati saya dah memang dah cuak dah. Dan Ida pula tiba-tiba pun cakap, jap aku nak telefon abah aku lah, nak tanya dia lah. Sambil driving, dia telefon bapak dia lah sambil nangis-nangis tau. Abah, Ida tak nampak rumah. Masa ni waktu tu saya ni hati dah orang kata dah macam alamak macam mana, dah memang cuak gila dah. Tiba-tiba Ida pun ikut ayat apa tah, macam dalam on phone dengan bapak dia kan. Sebab mungkin bapak dia tu ajar dia, Ida jangan takut nak ya, Ida baca ayat ni ikut ayah, kata mungkin gitulah. So Ida pun ikut ayah dia baca tau. Sampailah tiba-tiba kita orang nampak macam ada sinar sikit-sikit lampu jalan. Kita orang pun dah start macam nak rasa lega sikit lah. Terus Ida beritahu abah dia, Okey bah, Ida dah nak sampai dah ni, dah nampak dah. Okey. Sampailah kita orang ni dekat rumah Ida waktu tu. Jam dalam lebih kurang pukul 3.40 macam tu. Pagi lah So abah dia bertanya, apa yang jadi korang ni? So dari situ saya pun barulah faham. Dan Ida pandang saya sambil ada kesan nangis ketakutan. Mata ni kan, mendengar mata sembab macam tu dengan hidung merah kan, orang kata boleh lepas nangis. Dan motor tadi mungkin orang sebenarnya, tapi dekat seat belakang kau tu tadi ada benda tumpang kita, bukan orang. Ida cakap lah kan. Masa ni barulah saya faham kenapa dia keep on tengok cermin sisi waktu tu, tengok cermin pandang belakang tu kan. Kemudian Ida pun beritahu kat abah dia lagi, kereta kita tu radio kan dah rosak dah lama, tiba-tiba boleh on pula, kata dia. Mana tak Ida terkejut kan. Lepas kejadian biji sawit jatuh tu, masa biji sawit tu jatuh lah kan, dia tengok kat cermin belakang waktu tu ada benda putih laju gila tau, macam nak kejar ataupun terpa kereta kita orang lah. Macam nak tercabut jantung waktu tu saya dengar cerita daripada si Ida ni kan. Nasiblah bukan saya yang nampak semua tu. Dan sejak kejadian itu, saya dah tak pernah lagi pergi rumah Ida. Punya kawan lah kau ni. Dan yang paling penting saya insaf.
dah tak nak jadi entiti malam lagi. Alhamdulillah. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk kali ini. Harap korang semua enjoy, kan? Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan sekian, terima kasih pada yang dah pun subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya. Dan bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan yang berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.